Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu harap kamu semua dah bersedia untuk memulakan pembelajaran hari ini. Standard kandungan 3.2 perpuluhan. Standard pembelajaran membandingkan nilai 2 perpuluhan melibatkan hingga 2 tempat perpuluhan berpandukan petak 100 dan garis nombor. Okay, untuk membuat perbandingan sesuatu nombor perpuluhan, perkataan yang biasa digunakan adalah lebih besar daripada atau lebih kecil daripada dan lebih daripada atau kurang daripada. Okay. Untuk tajuk ini, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 99. Dalam buku teks ini menerangkan beberapa cara untuk membuat perbandingan. Cara yang pertama dengan mengisi digit-digit ke dalam petak nilai tempat. Cara yang kedua adalah dengan membuat perbandingan menggunakan petak per 100. Manakala cara yang ketiga adalah membandingkan dengan menggunakan garis nombor. Okay. Untuk pembelajaran hari ini, cikgu akan lebih menumpukan kepada membuat perbandingan menggunakan petak per 100. Okay. Contoh yang pertama, bandingkan dua nombor perpuluhan di bawah. Tuliskan lebih besar daripada atau lebih kecil daripada. 0.32 dibandingkan dengan 0.24. Langkah pertama, tukarkan kedua-dua nombor ini kepada pecahan per 100. Okay, 0.32 menjadi 32 per 100, manakala 0.24 menjadi 24 per 100. Langkah seterusnya, kita warnakan pecahan tersebut pada petak per 100. Okay. Inilah gambar rajah yang menunjukkan nilai 32 per 100. Manakala gambar rajah ini pula menunjukkan nilai 24 per 100. Jadi, apakah jawapannya? Jika dibandingkan 0.32 dengan 0.24, 0.32 lebih besar daripada 0.24. Perbandingan akan dibuat berdasarkan nombor yang di hadapan. Okey, contoh seterusnya. Bandingkan dua nombor perpuluhan di bawah, tuliskan lebih besar daripada atau lebih kecil daripada. 0.4 dibandingkan dengan 0.56. Okey. Cikgu dah maklumkan sebelum ini. Okay, untuk membandingkan nombor, kita mesti tukarkan nombor perpuluhan kepada pecahan per 100. Okay. Pecahan per 100, nombor perpuluhannya adalah mempunyai dua angka selepas titik perpuluhan seperti ini. Okay. Apa yang perlu kita lakukan pada 0.4? Kita perlu menambahkan 0 kepada 0.4. Okey. Ini kenapa kita perlu tambah 0 kepada 0.4? Ya, ini adalah untuk menjadikan pecahan ini per 100. Okey, maka untuk menjadikan pecahan per 100, nombor perpuluhan ini mestilah mempunyai dua angka selepas titik perpuluhan begini. Selepas titik perpuluhan mempunyai dua digit dan nombor ini juga selepas titik perpuluhan mempunyai dua digit. Maka, okey, nombornya adalah tukarkan kepada pecahan per 100 menjadi 40 per 100 dan 0.56 menjadi 56 per 100. Okey.
Jadi gambar rajahnya adalah, ini adalah gambar rajah yang mewakili 40% atau sifar perpuluhan 4. Manakala ini adalah gambar rajah yang mewakili sifar perpuluhan 56 atau 56%. Okey, apakah jawapannya jika dibuat perbandingan? Sifar perpuluhan 4 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 56. Seterusnya kita akan bandingkan sifar perpuluhan 48 dengan sifar perpuluhan 2. Langkah pertama kita lihat nombor sifar perpuluhan 48, nombor ini mempunyai 2 digit selepas titik perpuluhan. Tetapi sifar perpuluhan 2 hanya mempunyai 1 digit selepas titik perpuluhan. Jika dia mempunyai 1 digit selepas titik perpuluhan, maka nombor ini tidak boleh ditulis per 100. Apa yang perlu kita lakukan? Untuk menjadikan nombor ini per 100, kita tambah sifar di belakang. Tambah sifar di sini. Sekarang, nombor sifar perpuluhan 48 mempunyai 2 digit selepas titik perpuluhan. Sifar perpuluhan 2 sifar mempunyai 2 digit selepas titik perpuluhan. Jadi bolehlah kita tulis nombor ini menjadi pecahan per 100. 48 per 100, 20 per 100. Kita tengok gambar rajahnya. Ini adalah gambar rajah yang mewakili 48 per 100 atau sifar perpuluhan 48. Manakala gambar rajah ini mewakili sifar perpuluhan 2 sifar atau 20 per 100. Jika dibandingkan gambar rajah ini, gambar rajah yang mewakili sifar perpuluhan 48 lebih besar daripada gambar rajah yang mewakili sifar perpuluhan 2. Jadi, jawapannya adalah sifar perpuluhan 48 lebih besar daripada sifar perpuluhan 2. Seterusnya cikgu akan tunjukkan bagaimana cara membuat perbandingan menggunakan garis nombor. Pada garis nombor ini, kita akan bandingkan nombor sifar perpuluhan 52 dengan sifar perpuluhan 58. Jika kita lihat pada garis nombor ini, sifar perpuluhan 52 terletak sebelum sifar perpuluhan 58. Ini sifar perpuluhan 52, ini sifar perpuluhan 58. Jadi sifar perpuluhan 52 terletak sebelum sifar perpuluhan 58. Jadinya, sifar perpuluhan 52 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 58. Tahniah kerana telah menjawab dengan betul. Baik, seterusnya kita lihat cara membandingkan dua nombor perpuluhan di bawah. Tulis lebih daripada atau kurang daripada. Cara ini tidak menggunakan atau tidak ditukarkan kepada pecahan per 100. Sebaliknya, kita akan membandingkan dua nombor seperti ini. Kita bulatkan dua digit selepas titik perpuluhan. 65. Dan nombor yang kedua kita bulatkan 2 digit selepas titik perpuluhan. Maka 65 lebih besar daripada 35. Jadi jawapannya adalah sifar perpuluhan 65 lebih daripada sifar perpuluhan 35. Contoh seterusnya, sifar perpuluhan sifar 3 dibandingkan dengan sifar perpuluhan 3. Apakah yang perlu kita lakukan pada sifar perpuluhan 3? Untuk membuat perbandingan,
kita mestikan samakan bilangan angka selepas titik perpuluhan atau bilangan digit selepas titik perpuluhan. Okey. 0.03 mempunyai 2 digit selepas titik perpuluhan, manakala 0.3 hanya mempunyai 1 digit selepas titik perpuluhan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Seperti biasa yang pernah kita pelajari, kita tambahkan 0 pada nilai tempat per 100. Okey, menjadikan nombor ini adalah 0.3 sifar. Jadi langkah kedua kita bulatkan 2 digit selepas titik perpuluhan. Nombor ini adalah 3. Nombor yang berada dalam bulatan adalah 3, manakala nombor 0.3 sifar, nombor yang berada dalam bulatan adalah 30. Okey. Jika dibandingkan 3 dan 30, maka jawapannya 0.03 kurang daripada 30. Seterusnya, 0.8 dan 0.42. Jadi, apa yang perlu kita lakukan pada 0.8? Tambah sifar pada nilai tempat per 100 menjadikannya 0.08. Okey, langkah kedua, bulatkan 2 digit selepas titik perpuluhan. Menjadikan dalam bulatannya adalah 80. Yang ini dalam bulatannya adalah 42. Jika dibandingkan 80 dan 42. 80 lebih daripada 42. Jadi jawapannya 0.8 lebih daripada 0.42. Contoh terakhir. Seterusnya kita cuba pula tengok contoh soalan dari buku teks muka surat 99 latihan cuba ini. Soalannya tentukan perpuluhan yang lebih besar. Terangkan. Apa kata kunci dia? Perpuluhan yang lebih besar. Kita akan cari perpuluhan yang lebih besar. Okey, soalan A, 0.1 dan 0.11. Apa yang kita perlu lakukan di sini? Tambah sifar di belakang supaya nombor ini selepas titik perpuluhan menjadi 2 angka. Bulatkan 10, bulatkan 11. 10 dan 11, siapa yang lebih besar? Ya, 0.11 lebih besar. Untuk soalan B, 0.52 dibandingkan dengan 0.25. Nombor perpuluhan mana yang lebih besar? Langkah pertama, bulatkan 2 digit selepas titik perpuluhan. Bulatkan 2 digit selepas titik perpuluhan. 52 dan 25. Siapa yang lebih besar? 52. Makanya 0.52 lebih besar. Okey, untuk soalan C, 0.08 dibandingkan dengan 0.8. Apa nak buat? Tambah sifar di belakang supaya kedua-dua nombor ini digit selepas titik bilangan digit selepas titik perpuluhan adalah 2. Okey, bulatkan. Jadi 8. Bulatkan jadi 80. 8 dan 80. Siapa lebih besar? 80. Makanya 0.8 lebih besar. Okey. Tengok jawapan kita macam mana? Semua jawapan kita betul. Tahniah kerana menjawab dengan betul. Okey, itu saja pembelajaran kita hari ini. Cikgu harap kamu semua faham bagaimana cara kita nak membandingkan dua nombor perpuluhan. Mana lebih besar atau mana lebih kecil. Jadi, cikgu ulang balik. Cara yang paling mudah membuat perbandingan adalah menggunakan petak per 100. Dan cara yang kedua adalah dengan cara membulatkan 2 digit selepas titik perpuluhan. Dan kita buat perbandingan nombor yang berada di dalam bulatan itu. Okey, cikgu rasa
sekian saja pembelajaran kita hari ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.